Cubit paha kanan, paha kiri juga terasa sakitnya. Begitulah perumpamaan yang seharusnya menjadi pegangan kepada semua rakyat Malaysia. Sayang, seribu kali sayang, perpaduan rakyat Malaysia kini semakin hari semakin takis kerana kurangnya rasa kebersamaan dan kebergantungan antara satu sama lain. Maka, penerapan nilai rukun negara harus diperkukuh demi membentuk generasi yang utuh. Sekarang apresiasi buat peneraju acara yang berwibawa, barisan kaki minyak adil dan intelektual. Def jemputannya berarti wajar. Seterusnya, warga Dewan yang sigap belaka. Salam sejahtera dan salam nuhun perpaduan. Tampilnya kami berdua di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Perisai Perpaduan Malaysia. Hadirin yang dimuliakan, sebelum lidahnya terbicara, sebelum madah mentaksir kata, izinkan kami mentakrifkan tajuk pidato ini secara literal. Rukun bermaksud suatu asas atau dasar. Perisai pula bermaksud pelindung dan perpaduan bermaksud keutuhan dan kebersamaan. Secara kontekstualnya, Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun Negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Ideologi ini tidak lain tidak bukan adalah bertujuan menyatu padukan semula rakyat Malaysia. Manakala perisai perpaduan negara dapatlah ditaksirkan sebagai satu pegangan yang menjadi kiblat bagi memperkukuhkan keharmonian dan kestabilan integrasi negara. Hadirin yang berhati wajar sekalian, mauduk bicara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, asas utama perpaduan. Prinsip ini diletakkan pada kedudukan yang pertama, menunjukkan prinsip ini adalah prinsip yang paling penting. Setiap agama di dunia ini menyuruh penganutnya agar mentauhidkan Tuhan Yang Esa serta sentiasa berbuat kebaikan. Jika prinsip ini dihayati dan disemat dalam masa depan, mana mungkin isu-isu seperti azam komanda melalui penguat suara, kesesakan lalu lintas, satu sambutan perayaan, pembinaan rumah ibadat dan berbagai lagi isu yang seolah-olah menjadi bom jangka yang akan meletus dan memecah belah kaum di Malaysia. Warga Dewan Pencetus Aspirasi Negara, mauduk bicara yang kedua, perlembagaan negara dihayati, perpaduan kekal dikecapi. Pada 16 September 1963, tarikh keramat yang mungkin sejarah, tarikh terbentuknya Persekutuan Malaysia, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung menjadi satu. Lahirlah negara baru, Malaysia. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan kepada dua dokumen sebelumnya, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Melalui perlembagaan ini, kedudukan Sultan sebagai ketua agama rasmi Malaysia dan pelbagai intipati yang harus menjadi pegangan rakyat Malaysia. Kewujudan perlembagaan ini sekaligus memenuhi tiga prinsip negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Sebagai rakyat Malaysia, kita tidak seharusnya menyentuh sensitiviti yang melibatkan sistem beraja di Malaysia. Keutuhan sistem ini sekaligus mencerminkan kedaulatan negara yang harus dijaga dan dipelihara. Melalui prinsip yang kedua juga, kita haruslah sentiasa mencintai dan menunjukkan rasa setia kepada negara. Perlembagaan persekutuan juga haruslah menjadi kitab utama bagi merajui kestabilan negara selain sentiasa mematuhi undang-undang yang telah digubal di negara yang penuh berdaulat ini. Hadirin yang berjiwa perkasa sekalian, mauduk bicara yang ketiga atas kata kunci jika tetap dijaga negara kekal sejahtera. Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Saad dalam tulisannya mengatakan peristiwa berdarah 13 Mei mungkin berulang jika segenap lapisan masyarakat
kita menghayati rukun negara yang kelima ini. Benar, adalah satu yang sangat berbahaya jika negara membiarkan pemimpin atau sesiapa saja yang saling mencela dan saling menghina kerana akhirnya akan mencetuskan sentimen perkauman yang membawa kepada kedengangan antara kaum. Negara Malaysia yang kaya dengan adat, budaya, nilai dan moral seharusnya melahirkan generasi berjiwa besar dan mempunyai nilai kesopanan yang tinggi. Kesopanan dalam menyatakan pendapat mampu memberikan keselesaan kepada yang mendengarnya. Sekaligus salah faham dan pertelingkahan dapat dielakkan. Konklusinya hari ini sekalian, kita harus bersama-sama membalik tenaga Bersatu hati. dan menggalas tanggungjawab menjaga kesejahteraan negara bersama-sama. Prinsip rukun negara harus dihayati dan diamalkan bagi mengekalkan keutuhan perpaduan negara. Prinsip-prinsip ini mampu menjadi perisai kepada hasutan dan bisikan cemburu anasir-anasir luar. Ayolah bersama-sama menjaga kesejahteraan negara. Rukun negara, Perisai perpaduan negara. Sekian, terima kasih.